Yalah, kita akan continue. Kita punya pembelajaran kita berkenaan dengan semalam kita belajar chemical balance kan, chemical equation balance kan, balance chemical equation, sorry. Lepas tu kita kena tengok limiting reactant. So semalam kita dah kenal pasti ada beberapa jenis reaction. Okay, ada yang displacement dengan direct union kan. So untuk hari ini menggunakan ilmu yang telah diajar tu, okay, gunakan pengetahuan yang dah telah dibelajar semalam tu, kita continue untuk buat limiting reactant. Okay, limiting ni apa? Dan limiting ni benda yang terhad lah. Reactant ni apa? Bahan tindak balas. Okay. So bahan tindak balas yang terhad lah. Kita nak kira satu proses tu kan. Contoh, awak buat air. Awak buat air Milo, contohnya Milo kan. Apa yang mengehadkan awak dari segi bahan, awak akan berhenti buat air Milo? Apa yang buatkan awak berhenti buat air Milo? Bagi tahu jawapan dia. Nak buat air Milo, bahan dia mudah, ada Milo, ada air. Contohnya Milo dengan air je lah, dah tak payahlah susu ke gula kan. Apa yang menyebabkan awak berhenti buat air Milo? Kalau salah satu dia habis, yang mana akan habis dulu? Biasanya Milo kan. Dalam kes kita ni, Milo tu adalah limiting reactant. Proses menghasilkan air Milo akan berhenti sekiranya Milo tu habis. Kenapa bukan air habis? Sebab mostly kebanyakannya atau kebiasaannya air itu banyak. Kan? Air itu banyak. Air itu unlimited lah. Kita assume macam banyak lah. Okay? Abundant lah, maknanya banyak. Tak habislah supply dia. Walaupun sebenarnya pada asas dia boleh juga habis. Tapi pada asasnya kalau kita yang mempunyai kos tinggi lah, yang cepat habis sikit. Contoh macam nak bandingkan air dengan Milo, of course lah Milo lebih mahal daripada air. Dalam kalau kita timbang sekilo air dengan sekilo Milo kan. So macam tu lah lebih kurang cerita dia. Okay. So kita kenapa nak kena kira limiting reactant? Okay. Limiting reactant ni dia menyebabkan satu proses tu berhenti. Bila dia berhenti, okay, kalau kita bekerja nanti kan, benda melibatkan kos, okay. Dan kalau kita nak menghentikan sesuatu, mesti kita hentikan raw material dia tu. Kalau dalam proses lah, cerita dia dalam proses pembuatan kan. Contoh nak buat tadi, contoh nak buat air Milo. Proses pembuatan air Milo akan berhenti kalau Milo tu dah habis. Okay. So kalau Milo tu tak habis, proses akan sentiasa buat. Sebab kilang tu memang khas tujuan dia buat air Milo. Contohnya kan. Buat sampailah habisnya bahan. Okay. Dari situ kita boleh kira kos lah, terutamanya kan. Kita nak menghentikan sesuatu proses ataupun nak menggerakkan sesuatu proses, kita boleh kira di situ. Bila kita boleh kira, so di situ akan digandakan dengan kos yang terlibat lah. Maknanya akan terlibat dengan kos, kemudian proses tu berjalan apa semua kan. So, kita kena tahu bila proses ni berhenti, kenapa dia berhenti, macam mana nak berhenti dan macam mana nak teruskan balik. So, itu asas je lah kenapa kita belajar limiting reactant. So dalam limiting reactant ni kita nak tahu antara A ataupun B. Contoh A plus B jadi AB kan, contoh direct union semalam. A plus B jadi AB.
So, kita nak tahu antara A ataupun B itu adalah limiting reactant. Okay. Kena buat kiraan di situ. Okay. So, definasi dia, when two or more reactants are combined in reaction, the amount of product produced is limited by the reactant that is not in excess. Arti kata lain, dia adalah limiting reactant. So, bila dua atau lebih, contoh A plus B ataupun A plus B plus C plus D, contoh, dicampurkan, digabungkan dalam satu tindak balas, okay, produk yang terhasil akan terhad kerana apa? Reaktan yang tidak dalam lebihan, yang tidak berada dalam lebihan. Okay. Maksudnya di sini, kita boleh kira produk kita berapa yang akan terhasil. Sebab tu pentingnya limiting reactant ni. Kita boleh kira berapa cawan Milo tadi ataupun berapa kotak air Milo kita boleh hasilkan dengan mengira limiting bahannya. So, contohnya sebut Milo tadi kan. Sebut Milo tu habis, berhentilah production. So, daripada sebut Milo tu kita dah boleh buat kiraan. Banyak ni punya Milo, kita boleh hasil berapa banyak produk. Macam itulah. So, contoh lain, analogi yang lain. Saya bagi analogi lagi. Okay. Nak buat burger. Saya tak tahulah kawan awak ni ada kerja buat burger kan. Manalah tahu. Okay. Apa yang menyebabkan burger tu berhenti proses dia? Untuk buat proses burger tu, wajib contoh at least lah, ni lah bahan asas dia lah. Daging burger, roti, cheese dengan tomato. Okay. Kalau daging burger yang tak ada, tak jadi. Kalau burger roti burger pun tak ada pun tak jadi. Kan? Salah satu tak ada pun memang tak jadi. Tapi bukan bermakna tak boleh dimakan. Contoh, burger keju dengan tomato. Bukan tak boleh makan, boleh. Kan? Bukan tak boleh makan, cuma kita punya objektif adalah nak hasilkan produk yang ada daging burgernya, dikepit oleh 2 biji rotinya, ada keju, ada tomato 2 keping. Itu objektif. Okay. Itu adalah objektif. So, kita nak capai objektif dia. Okay. Jangan kira yang di luar objektif tu sangat. Macam contoh macam saya cakap tadi, tanpa daging pun boleh je kita buat. Kan? Boleh je kita buat burger. Tapi tak dipanggil burger biasalah kan. Okay. So dalam kes macam ni, senang tak kalau saya kata, okay, proses yang menyebabkan burger penghasilan burger ni berhenti adalah disebabkan daging. Sebab daging tu limited kat sini. 3 keping je. 3 keping roti je lah kita boleh nampak dia punya produk. So dari situ kita dah boleh kira dah produk. Oh, kita boleh buat 3 roti kat sini. Okay. Itu adalah analogi dalam limiting reactant ni. Kita nak kira siapa yang limiting reactant, siapa yang terhad. Okay. Bahagian ni memang agak sukar sikit. Saya minta semua beri perhatian lah. Okay. Saya bukan apa, memang banyak student yang sukar untuk jawab soalan berkenaan dengan limiting reactant. Biasanya soalan limiting reactant ni dia tinggal lah. Senang cerita dia cakap dia tinggal lah. Okay. So contoh kita tengok dari segi molekul lah. Okay. Yang biru ni kita assume lah dia ni hidrogen. Yang merah ni kita assume dia oksigen. H2O2. Okay. So dia punya objektif nak hasilkan H2O.
Air lah, erti kata lain air. Okay. Apakah yang menyebabkan penghasilan air terhenti? Cuba bagi tahu saya, apa yang menyebabkan penghasilan air terhenti dari kiri nak ke kanan ni? Apa yang menyebabkan dia terhenti? Oksigen ke hidrogen? Oksigen. Hidrogen. Hidrogen ke oksigen? Oksigen. Ada cakap oksigen, tadi cakap hidrogen ke oksigen. Saya dengar gen je dengar. Dua-dua hidrogen, ada gen belakang. Okey, so kat sini kita boleh nampak oksigen lah punca proses ni berhenti. Okey, proses dia berhenti sebabkan oksigen sikit. Oksigen ada 4 je. Sedangkan nak hasilkan air, setiap satu oksigen tu perlu dipisahkan lah. So ada 4 oksigen di situ, hidrogen kira excess reactant. Okey. Hidrogen kita panggil excess reactant atau reagent. Samalah maksud reagent atau reactant, samalah. Okey. Dan oksigen tu kita panggil dia sebagai limiting reactant. Okey. Itu dari segi apa yang kita boleh nampak, kira depan mata. Kita boleh kira sebiji, ada 4 biji oksigen. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 hidrogen. Sebab kita nampak gambar. Cuba tak nampak gambar. Cuba hanya kita kira based on gram, based on mole sahaja. Itu yang kita nak belajar. Okey. Okey, ni soalan. Contoh soalan. Okey. Contoh soalan dia beri. Untuk jawab soalan macam ni, kita ada step. Okey, ada 4 step. Saya tengok. 4 step ni. Okey. Contoh soalan. Find the limiting reagent. Okey. Faham tak? Tadi saya sebut reactant, tiba-tiba reagent. Sama je Reagent ke, reactant ke, dia adalah bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas tu lah. Dia nak cari limiting reagent dan juga reactant in excess. Yang mana yang limit, yang mana yang excess. Bila mana 0.5 moles of zinc react completely. So kena tahu perkataan ni. Completely ni kena ada. Okey, untuk soalan macam ni biasanya kena ada lah perkataan completely. With 0.4 moles of hydrochloric acid. So kalau perasan, okey, reaction ni adalah active metal plus acid. Sebab zinc adalah active metal, hydrochloric acid adalah acid. So, bayangkan soalan hanya tinggal macam ni sahaja. Ni dia tak bagi. Ni dia tak bagi. Macam mana awak nak buat? Buat sendiri. Okey. Sebab tu saya nak awak faham dulu yang sebelum ni. Bila mana active metal plus acid, dia menghasilkan zinc campur hydrochloric acid. Dia cakap tadi kan. Okey. Bila mana active metal plus acid, dia akan jadi satu bahan bercampur dengan hydrogen gas. Itu active metal plus acid. Berbeza dengan kalau direct union. Direct union dia mudah, dicampur terus. Campur terus. Tapi kalau jenis yang start dengan displacement, active metal plus acid, dia akan jadi gas. Hydrogen gas dan satu bahan yang dia displace itulah. Okey. Kalau metal campur salt, okey. Metal campur salt,
metal yang duduk dekat sini akan menggantikan metal yang ada di salt. Dan metal yang ada di salt akan tertinggal. So, saya bagi X. So, contoh AgNO. Ni adalah silver nitrate. Silver adalah metal. NO3, bila gabung silver nitrate ni, si Ag dengan NO3 ni kita panggil sebagai salt lah. Salt. Okay. Bila metal yang boleh displace dia ni, okay, kenapa saya cakap jatuh? Ada metal yang tak boleh ganti Ag kan? Kena tengok pada reaktiviti, betul tak? Okay. Kalau Cu ni boleh replace dia, bermakna Cu ni akan replace, Ag ni akan tertinggal seorang diri lah. Macam ni. Okay. So, kalau contoh saya boleh bagi adalah A plus BC, dia akan jadi BAC. B ni adalah metal yang didisplacekan. Okay. So, kena ingat yang tu, ciri-ciri dia. Kalau precipitation pula, dia jenis replace je. Ni replace kat sini, yang ni replace kat sini. So, tak ada masalah tu. Okay. Jadi, bila soalan macam ni, contoh dia tak bagi langsung. So, kenal pasti dia ni duduk antara yang mana satu tadi tu. So, zinc. Okay, kita tulis zinc. Okay. React completely with hydrochloric acid plus HCl. So, secara automatiknya saya dah tahu dia akan hasilkan H2. Cuma saya tak tahu apa jadi kat depan. So, zinc Cl. Okay, zinc chloride. Bila nak tulis zinc chloride ni pula, bahayanya adalah, okay, macam mana nak tahu zinc chloride ni, yang ni 2 ke 1 ke? Kena tengok pada periodic table. Zinc ni charge dia berapa? Okay. Tengok pada periodic table. So, the proses dia memang macam tu. Saya tak boleh nak bagi pendek. Sebab memang proses dia begitu. Sekejap ya, saya cari. Zinc 2 plus kan? Ke dia ada 2 dengan 3? Tak, zinc 1 je. Dia 2 plus kan? Ha. Zinc 2 plus. Okay. So, kena tengok balik. Zinc ni adalah 2 plus. Cl adalah negatif. So, ingat balik jenis cross tu. So, sini 1, sini jadi 2. Jadi, zinc Cl2 yang terhasil sebenarnya. Okay. Bila tengok macam ni, dah complete sikit lah. Complete dari segi equation. Balance-nya tidak. Sebab klorin kat sini 1, klorin kat sini 2. H. Jadi 2 di sini. H pun tak ni kan. So 2 kat sini. So complete tak? Zinc 1, zinc 1, H2, Cl pun 2. So selesai satu bahagian lah. Okay, dari segi nak balance equation. So first step adalah balance equation. So betul lah saya buat Okay. Step kedua. Soalan ni soalan mudah. Sebab apa? Dia dah bagi dalam bentuk mol. Soalan yang lebih susah dia tak bagi mol. Dia bagi dalam gram. So bila dia bagi dalam gram, apa yang awak kena buat? Jawapan dia mudah je. Segitiga kan? Segitiga saya tu lah. Okay. So dia dah bagi dalam bentuk mol. Okay, mudah. So kalau dia tak bagi dalam bentuk mol, pandai-pandailah awak. Ni segitiga tu. Kalau dia bagi dalam bentuk gram, zinc 0.3 gram zinc. React completely with 0.2 gram hydrochloric acid contoh.
cerita dia. Yang kedua, perlu convertkan daripada gram kepada mol. Okey. So dah mudahlah soalan ni, dia dah bagi dalam bentuk mol. Okey, dia dah bagi dalam bentuk mol. Okey. So just listkan saja. Sekiranya tidak berada dalam bentuk mol, jawapan dia awak kena tukar dululah. 0.5, 0.4. Okey. Okey. Kenapa pentingnya balance equation tadi? So kita nak buat ratio lepas tu. So step ketiga adalah bandingkan mole ratio-nya. So step kat sini mungkin awak tak nampak lah. Okay. So saya buat macam ni. Saya suka buat macam ni. Okay. Ratio ni kita panggil stoichiometry . Nombor yang awak letak depan tu, okay, kita panggil stoichiometric chemical equation ataupun stoichiometric equation je lah. Okay. So nombor kat depan ni memberi makna, iaitu zinc 1, HCl 2. Okay. Bandingkan pula dengan mol tadi, 0.5, 0.4. So sini 0.5, ni 0.4. Okay. Apa cik nak buat ni? So, step yang keempat adalah kita kena decide. Zinc ke HCl yang limiting? Zinc ke HCl yang limiting? Okay. Macam mana nak decide? Okay. Saya balik semula kepada ni, burger tadi. Okay. Okay. Macam mana saya boleh tahu burger ni sikit? Macam mana saya boleh tahu daging burger ni limiting? Macam mana saya boleh tahu? Sebab dia sikit, betul? Nak banding roti, nak banding cheese, nak banding dengan tomato. Daging burger ni adalah paling sikit. So dia adalah proses yang menyebabkan dia berhenti. Okay. Akan berlaku juga berhenti kalau daging burger ni banyak, roti ni pula sikit. Boleh jadi berhenti juga prosesnya sebab objektif kita adalah kita nak dapat burger yang complete set. Kita tak nak yang cacat. Sama juga kalau tomato tak cukup 2 untuk setiap satu, mungkin dia bagi 3 je, akan berhenti juga proses tu. Samalah juga kalau cheese. Okay. So macam mana saya nak tahu dia ni sikit, dia ni banyak? Kira lah kan. So daging burger ni saya kira lah 1, 2, 3. So ada 3. So saya kira sini ada 3. 1, 2, 3, 4. Sini ada 4. Sini ada 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang mana paling sikit? Ni lah. So dialah limiting. Okay. Berbalik kepada soalan saya tadi. Macam mana saya nak tahu zinc chloride ataupun HCl yang limiting? Okay. Cerita dia adalah awak buat macam ni. 0.5 bahagi 1. 0.5 bahagi 1 tolak dengan 0.4 bahagi 2. Sama dengan 0.5 tolak 0.2. Bermakna di sini nombor dia adalah positif, nombor dia. Bermakna zinc ni banyak. Contoh 4 tolak 3, jawapan dia 1. Kalau 3 tolak 4, jawapan dia negatif 1. Kenapa? Sebab daging burger sedikit, dia jadi negatif bila tolak sesuatu nombor besar. 3 tolak 6, negatif 3. Kalau 6 tolak 3, positif 3. Nampak tak? Dia punya cara nak tahu dia tu banyak ke sikit. Okay, sama, apply benda yang sama.
0.5 over 1, 0.5 bahagi 1, tolak 0.4 bahagi 2. Okey. Dapatlah 0.5 tolak 0.2, dapatlah 0.3. So, zinc ni adalah excess, lebih. Jadi, kalau dah zinc lebih, mestilah sebelah dia tu kurang. HCl ni kurang. Walaupun nilai dia di sini 2 besar, 0.4 ni pun kira besar jugalah. So, jangan tengok pada nombor sini. Jangan tengok pada nombor sini ataupun jangan tengok hanya pada mol. Kena buat ratio macam saya buat ni. Boleh faham tak? Boleh. Ataupun cara kedua saya, sama saja, 0.4 bahagi 2 tolak 0.5 bahagi 1. Dapat negatif 0.3, betul? So, bermakna betul lah yang HCl ni sedikit sebab bila dia tolak orang yang sebelah dia, dia jadi negatif sebab dia sikit. Mudah nak tahu. Cuma pengiraan dia agak pening sebab dia melibatkan beberapa proses. First, balance. Second, dapatkan mol. Seterusnya, mainkan ratio. Selepas itu, tentukan antara ratio ni yang mana satu limiting. Jadi, bila dah tahu limiting, kena mention, sebutkan. The limiting reagent is hydrochloric acid. When ataupun kita sebutlah all of the 0.4 moles of HCl will be used up when this reaction goes to completion. So, ingat balik ayat di completely. Completely maknanya dia bergerak sehingga habis. Dia tak berhenti setengah jalan, separuh jalan, tidak. Maksudnya bila kita cakap completely, maknanya kita akan berhenti bila salah satu ni habislah ataupun proses dihentikan. So, kalau kata proses dihentikan, itu tak complete lah. Sebab kita paksa dia berhenti. Kalau proses tu berhenti secara natural tanpa kita paksa, iaitu dia berdasarkan banyak mana bahan yang dimasukkan, dan itu kita boleh panggil reaction complete. Okay. Jadi dia bagi tahulah yang HCl ni adalah limiting reagent di mana kesemua 0.4 tadi ni, kesemua 0.4 moles of HCl akan digunakan apabila reaction itu complete. Maknanya tak ada tinggal sikit dah HCl. So, soalan seterusnya, tambahan soalan. Biasanya soalan berhenti di sini je. Sampai sini je. Tapi ada juga soalan, berapakah yang terlebih tu? Soalan dia berapa yang terlebih? So, yang terlebih tu adalah 0.3 tadi. Okay, 0.3 gram ni yang terlebih. Moles. So, kat sini tolong pakai moles. 0.5 tolak 0.2 sama dengan 0.3 moles. So, berapa zinc yang terlebih? Sebab zinc yang lebih kan, lebihan zinc. Kenapa kita kena kira juga? Dah nama pun melibatkan kos. Yang terlebih pun kita kena kira. Tak boleh tinggal macam tu je. So, berapa gram zinc yang tertinggal? Soalan tambahan lagi. Daripada 0.3 moles ni, awak boleh tukar kepada gram. Dengan darabkan 0.3 darab dengan gram per mole. So, zinc punya gram per mole awak boleh cari sendiri dalam periodic table. So, complete soalan berkenaan
limiting reactant. Macam itulah proses dia. Cuma soalan dia mudah sebab dia bagi dalam bentuk mol. Okey. Lepas tu soalan tambahan lagi saja nak menyusahkan. Berapa nombor atom zinc yang tertinggal? Daripada mol tu awak tahu kan kena darab dengan nombor Avogadro. Selesai dapat nombor atom. Jadi ringkasannya adalah first, baca soalan, dapatkan apa dia punya chemical formula, apa bahan yang terlibat, kemudian dapatkan, cuba hasilkan dia punya chemical equation dahulu. Dah rasa stabil, dah dapat dah, baru balancekan chemical equation. So nombor 1 pun dah 3 step dah. Seterusnya cari mol. Kalau ada soalan dah bagi mol, boleh guna terus. Kalau soalan tak bagi mol, cari mol menggunakan mass yang diberi. So gram per mol. Di sini faktor bukan faktor pula. Di sini segitiga ni berguna. Ketiga, bandingkan ratio tadi. Macam saya cakap tadilah. Yang ratio tadi tu kan. Bandingkan ratio stoichiometric equation dengan mol tadi. So yang ni adalah stoichiometric. Ini stoichiometric. Ini adalah mol. Okay. Bandingkan stoichiometric equation punya nombor dengan mol punya nilai. Kemudian cari perbandingan dia ataupun tolaklah, senang cakap kan. Sama ada dia positif atau negatif. Kalau dia positif, dia adalah lebihan. Kalau dia negatif, dia adalah bahan yang terhad. Jadi itu keseluruhan limiting reactant punya bahagian. Macam mana awak nak mahir? Tengok pada soalan, cuba jawab, buat latihan. Okey. Saya harap benda ni boleh difahami oleh awak semua. Sebab soalan ni, markah paling banyak adalah soalan ni. Dan soalan ni jugalah yang student selalu tinggalkan. Okey, saya minta tolong fahamkan, tak faham boleh tanya. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada. Tak ada. Sekiranya tak ada, itu je lah pembelajaran kita untuk minggu ni. Saya nak stop record dulu.